Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ayu binti Asri akan membentangkan representasi linguistik mengenai pendatang asing tanpa izin di media, kajian kes akbar di Malaysia. Representasi linguistik merujuk kepada cara di mana bahasa digunakan untuk menggambarkan dan membentuk pemahaman mengenai sesuatu fenomena dalam masyarakat. Media mempunyai kuasa yang besar untuk mempengaruhi cara sesuatu isu difahami dan masyarakat melalui pilihan kata, tata bahasa, nada bahasa, dan struktur naratif yang digunakan dalam liputan mereka. Isu pendatang asing tanpa izin parti merupakan salah satu permasalahan kompleks yang sering dihadapi oleh Malaysia. Kehadiran parti dalam jumlah besar telah mencetuskan pelbagai masalah sosial, ekonomi, dan keselamatan. Persepsi negatif terhadap parti juga sering muncul, mengukuhkan stigma dan diskriminasi. Dalam konteks keselamatan, kehadiran parti yang tidak terkawal dapat mencetuskan peningkatan kadar jenayah dan menjadi peluang bagi aktiviti haram yang lain. Untuk mengatasi permasalahan ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha seperti operasi penggeledahan, program pengesahan pekerja dan kerjasama antarabangsa. Namun kerumitan masalah ini memerlukan penyelesaian yang lebih komprehensif dan berterusan. Matlamat dan objektif kajian. Matlamat kajian melihat bagaimana pendatang asing tanpa izin diwakili secara linguistik dalam akhbar di Malaysia. Kajian ini dijalankan berlandaskan dua objektif utama kajian, iaitu mengenal pasti terma dalam akhbar terkemuka dan akhbar bebas di Malaysia yang menggambarkan isu parti, dan membandingkan akhbar terkemuka dan akhbar bebas berdasarkan terma isu parti yang digunakan. Seterusnya ialah definisi operasional terma. Yang pertama sekali ialah representasi linguistik. Representasi linguistik adalah representasi tanda bahasa atau aspek daripadanya dalam beberapa medium visual. Biasanya dalam penulisan, representasi tersebut adalah linguistik dalam erti kata berdasarkan teori dan kaedah linguistik. Seperti biasa, tanda bahasa mungkin mempunyai sebarang tahap kerumitan keseluruhan wacana, perbualan atau teks termasuk dalamnya. Status metodologi teks yang diwakili iaitu sebagai sekeping data yang membentuk linguistik, menurut Lehman tahun 2004, atau sebagai contoh yang menggambarkan sesuatu kenyataan, mungkin mempengaruhi gaya. Seterusnya, pendatang asing tanpa izin. Pendatang asing tanpa izin merujuk kepada individu yang memasuki atau tinggal di sebuah negara tanpa kebenaran sah daripada pihak berkuasa imigresen. Mereka biasanya tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah seperti pasport ataupun visa dan seringkali masuk melalui pintu masuk yang tidak rasmi. Keberadaan parti boleh memberikan pelbagai implikasi sosial dan ekonomi, termasuk kesan terhadap keselamatan pekerjaan dan perkhidmatan sosial dalam negara. Definisi operasional terma bagi akhbar terkemuka. Di Malaysia, akhbar-akhbar terkemuka adalah yang mempunyai pengaruh yang signifikan, edaran yang luas dan kehadiran yang lama dalam lanskap media. Beberapa akhbar terkemuka yang terkenal termasuk The Star, New Straits Times, Berita Harian, dan Harian Metro. Penerbitan-penerbitan ini dikenali kerana liputan menyeluruh mereka terhadap berita dan acara, dan mereka memainkan peranan penting dalam membentuk pendapat awam dan wacana politik. Definisi operasional terma bagi akhbar bebas. Akhbar bebas merujuk kepada organisasi berita yang beroperasi di luar kawalan media utama atau pengaruh kerajaan. Berita akhbar ini sering mengutamakan integriti kewartawanan dan berusaha untuk menyediakan laporan yang tidak berat sebelah dan objektif. Berita yang ditulis akan dipastikan bahawa kandungannya tidak dipengaruhi oleh pengiklanan, entiti politik atau pemilik korporat. Di Malaysia, contoh-contoh berita bebas ialah Malaysia Kini dan Free Malaysia Today yang dikenali kerana menyediakan pandangan alternatif dan liputan menyeluruh mengenai pelbagai isu. Seterusnya adalah kepentingan kajian teoretikal. Dari segi teoretikal, kajian ini dapat memperkuat teori critical discourse analysis Norman Fackler dengan aplikasi dalam konteks media di Malaysia, menyumbang kepada pemahaman tentang penggunaan bahasa dalam media untuk membentuk naratif dan wacana. Turut menyumbang kepada literatur akademik dalam linguistik dan kajian media melalui analisis yang mendalam. Bagi kepentingan kajian praktikal, kajian ini dapat membantu meningkatkan kesedaran awam mengenai bagaimana media menggambarkan isu pendatang asing tanpa izin parti. Kajian ini juga boleh mendorong penggunaan bahasa yang lebih bertanggungjawab dalam media, dan masyarakat akan menjadi lebih berinformasi dan berupaya untuk menganalisis dan menilai kandungan media dengan lebih. Reka bentuk bagi kajian ini ialah, kajian ini merupakan kajian kualitatif berbentuk deskriptif yang mengetengahkan pendekatan analisis tekstual. Pendekatan kualitatif deskriptif ini digunakan dalam kajian ini bagi memudahkan pengkaji kerana data yang digunakan adalah berlandaskan teks. Berdasarkan kajian ini, pengkaji akan menganalisis teks daripada pelaporan akhbar terpilih yang membahas isu mengenai pendatang asing tanpa izin parti.
Sampel kajian ini terdiri daripada artikel-artikel akhbar yang diterbitkan oleh akhbar terkemuka iaitu Berita Harian, Sinar Harian, Desta, News Straits Times dan akhbar bebas iaitu Free Malaysia Today dan Malaysia Kini. Kajian ini akan berfokuskan kepada 4 jenis akhbar terkemuka dan 2 jenis akhbar bebas. Berikut merupakan instrumen bagi kajian ini, iaitu analisis dokumen dan teks di mana pengkaji akan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis berdasarkan teori analisis wacana 3 dimensi Norman Fairclough. Pengkaji hanya akan memfokuskan kepada dimensi pertama saja, iaitu dengan melihat bentuk ataupun sifat teks berdasarkan nahu klausa dan leksikal yang dimanfaatkan. Berikut merupakan prosedur pengutipan data bagi objektif pertama. Terdapat 6 langkah yang akan dijalankan oleh pengkaji. Yang pertama sekali ialah pemilihan akhbar terkemuka dan akhbar bebas. Yang kedua, pengumpulan artikel-artikel yang membahas isu berkaitan parti dari arsip akhbar-akhbar tersebut secara manual. Seterusnya, membuat lembar koding secara manual untuk mencatat dan mengkategorikan terma-terma utama dalam artikel. Yang keempat, menganalisis terma-terma yang digunakan dalam artikel akhbar dengan mengelompokkannya berdasarkan kategori. Yang kelima, melakukan penarafan dan penyusunan data dengan menilai frekuensi penggunaan terma dan penyusunan data berdasarkan sumber akhbar. Yang terakhir sekali ialah mengekstrak maklumat dan memastikan ketepatan data yang Seterusnya adalah prosedur pengutipan data bagi objektif kedua, yang mana terdapat 7 langkah, iaitu yang pertama, memilih akhbar terkemuka dan bebas yang sama seperti dalam objektif pertama. Yang kedua, mengumpul artikel-artikel yang berkaitan parti dari akhbar-akhbar tersebut secara manual. Yang ketiga, menggunakan lembar koding manual untuk mencatat terma-terma utama dalam artikel. Seterusnya, mengkategorikan artikel berdasarkan sumber-sumber akhbar terkemuka dan akhbar bebas. Yang kelima, menganalisis terma-terma utama yang digunakan dalam setiap kumpulan artikel dan mengelompokkannya berdasarkan kategori. Yang keenam, menilai frekuensi penggunaan terma dan menyusun data berdasarkan sumber akhbar, kemudian membandingkan perbezaan dan persamaan dalam penggunaan terma. Yang terakhir sekali ialah membuat interpretasi tentang perbezaan dalam penggunaan terma dan nada bahasa yang digunakan oleh kedua-dua jenis akhbar sepanjang tempoh 5 tahun kerti ini, serta menilai sama ada representasi parti berubah atau masih sama ada dari segi positif ataupun negatif. Ini ialah prosedur analisis data bagi objektif pertama. Yang pertama sekali ialah pengumpulan artikel yang berkaitan parti dengan memilih artikel yang relevan lalu mencatatkan butiran penting setiap artikel dalam lembar koding. Yang kedua, pengumpulan lembar koding dengan memastikan kesemua lembar koding telah diisi dengan terma-terma utama, nahu klausa, frekuensi, konteks penggunaan dan nada bahasa penggunaan kata tersedia untuk dianalisis. Terakhir sekali ialah pengkaji akan menjalankan analisis tekstual dengan melakukan analisis tekstual terhadap nahu klausa dan leksikal dalam artikel. Seterusnya ialah prosedur analisis data kedua. Pengkaji akan menggunakan 3 carta, iaitu yang pertama sekali ialah carta bar digunakan bagi menunjukkan frekuensi penggunaan terma berkaitan parti dalam akhbar terkenal dan bebas sepanjang tempoh 5 tahun terkini. Ia membantu dalam melihat trend penggunaan terma dari tahun ke tahun. Pengkaji juga akan menggunakan carta pi, iaitu dengan menggunakan carta pi ini, pengkaji akan membandingkan nada bahasa positif ataupun negatif yang digunakan dalam artikel berkaitan parti antara akhbar terkenal dan bebas, yang memberikan gambaran tentang sikap umum yang diambil oleh kedua. Seterusnya ialah pengkaji akan menggunakan graf garis bagi menunjukkan perubahan representasi parti dari segi nada dan bahasa dalam akhbar terkemuka dan bebas sepanjang tempoh 5 tahun. Garis menunjukkan peralihan antara representasi positif dan negatif dari tahun ke tahun. Cara ini akan memudahkan pengkaji untuk menganalisis perbandingan dan melihat sama ada peralihan antara representasi menjadi semakin positif ataupun negatif dari tahun ke tahun. Kesimpulannya, kajian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana media di Malaysia menggambarkan parti dan bagaimana ini mempengaruhi persepsi masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih inklusif dan adil terhadap isu parti, serta mendorong pelaporan yang lebih etikal dan seimbang dalam media.